Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin, sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi wahtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Ahli majlisul ilmi yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang kedua majlis ilmi pada hari Ahad hari ini sebagai kita masuk minggu yang kedua di dalam bulan Muharram, maka sudi saya membaca sebagai 4 ayat akhir di dalam suratul Mukminun. Nah, sebab kita duk belajar dalam ruangan tafsir daripada syekh kita, maka pagi hari ini kita akan belajar sebagai ambil hujung akhir dalam suratul Mukminun. Mudah-mudahan kita mendapat hidayah dan dapat pengajaran daripada ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Ayat yang ke-115 sampai 118. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. Maksudnya, maka adakah patut kamu menyangka bahawa sesungguhnya kami hanya menciptakan kamu dari tiada kepada ada dengan sia-sia? Tidak ada sebarang hikmah. Dan kamu menyangka pula bahawa sesungguhnya kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. Ni makna daripada ayat 115. Tuhan tanya di dalam ayat ni, tanya manusia belaka. Katanya, adakah kamu sangka, patutkah kamu menyangka bahawa kami hanya menciptakan kamu dari tiada kepada ada, sahaja, dengan tiada sebarang hikmah pada ciptaan itu. Tanya manusia, suruh manusia jawab kepada diri dia sendiri. Katanya Allah Ta'ala buat dia sia-sia ke? Cerak tak ada. Tak ada jawab yang manusia royak kepada diri dia, kata Allah Ta'ala buat dia sia-sia, kecuali orang yang kurang akal fikiran dan orang yang tidak tahu hikmah kejadian Allah terhadap dirinya. Dalam tafsir Safwatut Tafasir yang dihipung oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, dia terjemuh di sini, katanya, ai azanantum ayyuhan nas annama, adakah kamu menyangka, hei manusia, bahawa kami menciptakan kamu, khalaqnakum batilan wa hamalan bila thawabin wala iqabin kama khalaqtul bahaim. Adakah kamu menyangka bahawa kami menjadikan kamu, hei manusia, dengan batil, maknanya tak ada pakar walaupun sikit, tidak ada pahala, tidak ada balasan, seperti mana aku menciptakan binatang-binatang. Wa annakum ilaina la turja'un, ay wa annahu la ruju'a lakum ilaina lil jaza'.
Adakah kamu menyangka bahawa tidak ada pengembalian kamu? Maknanya kamu tidak akan kembali kepada kami untuk menerima balasan. La laisal amru kama tazunnun. Supaya dengan Allah Ta'ala nak jawab kepada manusia, kepada daripada soalan ni. Tak bukan macam tu. Bukanlah perkara yang aku tanya supaya dengan kamu duk skot bahawa kamu tidak akan kembali kepada kami. Bahkan wa innama khalaqnakum litaklif. Bahkan kami jadikan kamu, ciptakan kamu untuk menerima une-une ataupun taklif, hukum-hukum, beban, tugas tanggungjawab, wal ibadah, dan untuk menerima perintah menunai ibadat. Summa ar-ruju'i ila daril jaza. Akhir sekali kembalilah kamu kepada negeri yang sebagai balasan kepada kamu sekalian. Cuba kita tengok sikit alik bawah daripada tafsir yang dihimpun oleh Syekh kita, nombor 73. Abatha maksudnya yakni dengan main-main. Bukan tu hewak main-main dak kita ni. Dia buat sungguh. Kalau kita bahasa manusia dia panggil tangcai. Cetana buat sungguh, tangcai buat sungguh, ataupun batil yang tidak punya apa-apa kewajipan dan tidak pula perhitungi dan balasan pahala dan dosa seperti binatang. Supaya saya baca saat ni. Manusia ni bukan binatang. Manusia bukan malaikat. Kemuliaan yang ada pada manusia lebih tinggi daripada malaikat dan daripada binatang. Sebab manusia ni dia berfungsi dua unsur dalam tubuh dia. Unsur yang pertama tubuh badan, yang orang katanya badan kasar. Hak kita nampak luar zahir ni, ada mata, kepala, perut, tubuh, tangan, kaki, semua ni yang dikatakan tubuh badan. So lagi tubuh halus, jiwa halus, iaitunya hak duduk dalam tubuh kita, kita tak nampak, iaitunya roh. Hak ni lah dua fungsi unsur mari duduk sekali dalam manusia. Lepas tu Tuhan bubuh pula dalam tubuh manusia ni, iaitunya hawa nafsu dengan akal fikiran. Akal fikiran ni golek orang royak katanya duduk di otak, tapi bukan arti di otak tu akal fikiran. Faham tak? Tapi akal fikiran kita ni dia duduk di, maknanya tempat mikir dia, tempat untuk nak kontrol semua tubuh badan kita, dia duduk di otak. Mana yang mudah-mudah nak nampak katanya akal dengan otak ni adanya beza. Minta maaf dah, orang gila. Orang gila ada otak tak? Ada. Sama besar dengan otak orang tamada. Sebab apa? Ya manusia biasa juga, orang gila. Tapi tak ada apa tu? Tak ada akal. Kita buat banding mudah-mudah supaya roya. Dia roya dia belaga, mikirlah. Dia roya tak belaga, sebab tu orang yang akan jadi gila. Sebab dalam otak dia tu roya tak pergi belaga. Hak tu lah dia nak telanjang, dia nak kecek gapo, dia kata gapo, orang tak buat kira mana, sebab dia gila. Tapi otak dia ada. Inilah fungsi yang paling besar sekali Allah Ta'ala beri kepada kita. Akal fikiran, hati, roh, hawa nafsu, tubuh badan, hak lebih tinggi daripada semua tu, iaitunya Allah Ta'ala wi agama kepada kita, wi iman, wi Islam. Hak ni lah yang paling mahal sekali harga. Hak ni lah yang Allah Ta'ala khitab, tanya manusia, hei manusia,
Mu duk seka katanya aku buat mu sia-sia main-main ke? Cuba mu jawab kepada diri mu sendiri. Tuhan pun dia nak suruh manusia tiap-tiap orang jawab belaka ni. Nak suruh belaka tiap-tiap orang pakat jawab belaka, ya Allah, supaya zaman belum pada cipta manusia di atas muka dunia lagi Allah Taala buat Nabi Adam, lepas tu suruh malaikat pergi sapuh atas belakang. Sapuh turun habis. Roh-roh hak nak hidup daripada awal manusia sampai ke akhir. Tuhan tanya, alastu bi rabbikum? Adakah aku ni, dakkah aku ni Tuhan kamu? Qalu bala. Semua roh pakat jawab suara belaka, iaitunya ya Allah, bahkan Tuhanlah Allah lah Tuhan kami. Ni nak suruh jawab lagu tu, tapi mari ke dunia ni, mari pasang becek masing-masing. Hak tu Islam, hak ni kafir, hak tu munafik. Masya Allah, hidup atas muka dunia mari mengikut lumrah fitrah hak pasang ibu bapa tok nenek beragama gapo, maka beragama tu lah anak cucu. Hak ni kita kena berasa terima kasih kepada Allah sebanyak mungkin. Sebanyak mungkin Allah Ta'ala beri kepada kita, iaitunya kebaikan dunia dan akhirat, iaitunya Islam yang kita nak bawa, iman yang kita nak bawa. Sebab Tuhan buat kita bukan sia-sia, dan bukan katanya mati pak Tuhan tak kira dak, kira belaka. Atas dunia ni tak apa, kita berasa katanya kalau dia orang cern kita pergi di satu-satu tempat, orang yang katanya masuk-masuklah. Boleh jadi setengah-setengah orang yang mikir kata boleh jadi khisi kosong kali. Nak we penuh khisi yang kita ni, kita tak ada pentimpa. Ni orang yang penting-penting duduk baris depan. Duduk 2-3 baris depan, lepas tu hak belakang-belakang gi tak apa, tak gi pun tak apa. Kalau gi nampak penuh khisi, bala kelik dan mau duit. Tu lah. Tu atas dunia kita mikir lagu tu. Tapi Allah Ta'ala dia buat walaupun orang bodoh, orang gila sekalipun ada tu pedah. Walaupun di sisi manusia tak ada pakai hapah orang bodoh, orang gila, tapi di sisi Allah Ta'ala dia kira habis. Sebab dia buat. Inilah kita kena duk jaga molek-molek dalam kehidupan kita. Jangan sampai ke rusak kehidupan kita sehingga kita tak kenal siapa pencipta kita. Hak inilah yang Allah Ta'ala peraknam banyak dalam Quran. Duk ayat katanya manusia yang tak kenal siapa pencipta dia, siapa yang membuat dia, tak kenal Allah. Pedah gapo manusia duduk atas dunia kalau sekiranya dia tak kenal Allah Ta'ala. Duk kenal gapo? Duk kenal tunggu kayu, duk kenal tokong, duk kenal bulan, matahari, bintang, duk kenal lembu. Tu maksud saya royak bintang, lembu, kubah ke apa, jala tu sembah manusia. Semua juga sia malah Allah tak kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni kita berasa mujur alhamdulillah Allah Ta'ala kita kenal dia melalui siapa tu? Melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melalui para ulama yang duduk usaha tiap-tiap hari, tiap-tiap malam sebar ilmu pengetahuan. Kita kena belajar. Tu kena belajar, kena tadah sokmo, cebok sokmo ilmu daripada para ulama. Alhamdulillah. Mari ada lagi dalam ayat yang sama, Syekh kita tulis halik bawah ni, nombor 74, daripada Muhammad bin Ibrahim bin Al-Harith At-Tamimi, daripada ayahnya ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengutuskan kami dalam satu pertempuran, serta baginda memerintah supaya kami membaca pada tiap-tiap pagi dan petang. Akan ayatnya, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Sapanya akhir, iaitunya akhir surah. Ayat ni juga yang kita selalu duk baca di dalam Al-Azkar An-Nabawiyah.
Orang yang selalu baca, ya ingatlah. Afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Fata'ala Allahul malikul haq. Duk baca sokmo molok tiap-tiap pagi. Lepas tu ada setengah-setengah tu email yang ngapa ayat-ayat ni baca di dalam semaya. Alhamdulillah, saya rasanya 4 ayat akhir dalam suratul Mukminun tidak menjadi ayat yang pelik bagi orang-orang yang selalu duk baca, duk dengar dan duk perhati daripada tok-tok email. Molek benarlah kalau sekiranya orang hak tak banyak sangat hafal Quran, ambil ayat hak pasal segetuh-segetuh. Dia panggil seguguh-seguguh ayat, ngapa sikit-sikit baca dalam semaya. Ngapa sikit baca dalam semaya. Nah, bagi orang yang tak banyak sangat hafal Quran. Lalu itulah apabila sahabat royak katanya Nabi royak kepada puak-puak dia suruh baca pagi petang, maka kami bacalah ayat tersebut, maka kami berjaya mendapat harta rapasan yang hasil daripada kemenangan perang dan kami selamat. Alhamdulillah. Tengok ni, supaya jadi ke apa? Jadi azimat. Azimat hak manusia duk buat dia kena ikat di lengan. Bukan? Buat di tali siup pu ikat di lengan. Ha munggilah mana-mana anjing tak kekoh. Bedil tak masuk. Tu hak manusia duk naknya anjing tak kekoh. Dah ular tak pagu. Hatu tak usik. Gilah mana-mana. Dia tak percaya. Sebab apa ni? Hak duduk di lengan dia. Bawa nak pergi mana-mana, acah terlupa sikit, kena kelik rumah semula. Cabut, ikat molek tak ada, dia lakuh azimat dia. Azimat yang Nabi royak kepada sahabat, iaitunya baca ayat. Baca Alhamdulillah. Nak berjaya, tak berjaya, bukan arti katanya baca ayat berjaya semata. Apa? Temroy, bukan. Tuhan tanda siap dah. Ada halah, ada benih, ada berjaya, ada tak berjaya. Tapi kita yakin dengan gapo hak Nabi royak, aman. Baca sokmo, aman sokmo. Pagi petang. Inilah ayat yang ada di akhir surah Al-Mu'minun. Kita rekah katanya inilah ayat azimat. Tapi jangan hidup pergi katanya hak ni saja azimat adalah Quran. Tak. Banding katanya apa yang dicerita oleh Nabi SAW semua adalah menjadi hikmah. Walaupun kita sapa tak tahu katanya hikmah gapo Nabi ajar Tuhan royak, walaupun kita tak tahu rahsia dia, tetapi bila kita amal, insya-Allah Allah Taala akan beri kebaikan kepada kita. Habis itu dah. Fata'ala Allahul malikul haq. Hak ni puji-puji Allah Ta'ala. Allah Ta'ala royak sendiri. Maka maha tinggilah Allah yang menguasai seluruh alam. Lagi yang tetap benar. La ilaha illa huwa rabbul arshil karim. Tiada Tuhan melainkan Dia, Tuhan yang mempunyai aras yang mulia. Ni Tuhan sendiri royak. Allah sendiri royak diri dia. Maksud dalam bahasa Arabnya ai fatanazzah wa taqaddasa Allahul kabirul jalil. Maha suci dan maha mulia Allah yang maha besar dan maha mulia. Al-malikul haq ai sahibus sultan, iaitunya yang mempunyai kerajaan. Al-mutasarrifu fi mulkihi bil ijadi wal i'dam. Allah lah yang mengurus segala di dalam makhluknya, ciptaannya, sama ada hak buat ataupun yang meniadakan. Tuhan nak buat wi ada pun dia kuasa, dia nak wi tak ada pun kuasa. Tu hak Allah Taala belaka. Wal ihya'i wal ifna, menghidup dan memati. Tanazzaha 'anil abath wan naqaisi wa an yakhluqa syai'an safahan li'annahu hakim. Allah maha suci daripada benda-benda yang tak pakar, dan kekurangan
daripada dia buat sesekara sia-sia. Sebab tu semua makhluk yang Allah Ta'ala buat adanya faedah, kita yang tak tahu. Saya misal mudah-mudah ni dah nak bagi gambar. Kita tengok nyamuk, faedah apa lah nyamuk. Duk ketik orang sokmu, seruk darah masuk dalam orang tu, ambil hak orang tu masuk dalam orang ni. Faedah ke apa nyamuk? Kita tak tahu. Tuhan buat apa lalat, kita tak tahu juga. Tapi di sisi Allah tetapnya ada hikmah kejadian dia. Walaupun sumuk seekor yang dia buat, ada hikmah. Apatah lagi buat manusia. Manusia yang ada agama, ada otak, ada fikiran, ada adat istiadat, ada cara hidup yang lebih mulia daripada semua makhluk. Inilah kita kena berasa katanya semua kejadian yang Allah Ta'ala buat, sama ada hak kita nampak ataupun tak nampak, semuanya ada rahsia. Dia tak buat free-free. Allah Subhanahu wa Ta'ala, la ilaha illahu ay la rabba siwahu wa la khaliqa ghairah. Tidak ada Tuhan selain daripadanya dan tidak ada pencipta selain daripada Allah. Alhamdulillah. Rabbul Arshil Karim, iaitunya Allah yang mempunyai arash yang sangat mulia, iaitu ay khaliqul arshil azimi wasafahu bil karim lianna ar-rahmata wal khaira wal barakah tanzilu minhu. Allah lah yang menciptakan arash yang sangat besar. Sebab apa tu? Allah sifatkan arash yang sangat mulia, balang lah kalau kita nak terjemuh aras-aras ini, maknanya bahasa Sia dia panggil balang, bahasa Melayu dia panggil tahta. Tahta ni istilah pasal raja-raja, tempat raja duduk. Tapi kita jangan duk gambar katanya Allah Ta'ala duk cakung atas tu. Hak ni duk jadi pecah ni. Nah, duk jadi pasal orang duk comti, duk kata orang-orang ngaji pasal tak ada duk takwil gapo ni, duk faham katanya Tuhan duk cokoh atas arah supaya raja duk atas khisi. Bukan. Yang duk faham silap. Faham lagu tu adalah jadi mujassimah lalu. Jadi pok-pok pasal pegang katanya Tuhan serupa dengan manusia, ada kaki, ada tangan, ada kepala, ada mata. Salah pegang lagu tu. Kita dah baca semua dalam Quran, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sekara pun atas dunia yang Tuhan buat makhluk dia nak pergi standing dengan Allah Ta'ala, nak pergi serupa dengan Allah Ta'ala. Tak serupa sama sekali. Laisa kamithlihi syai'un. Tidak ada sekara pun yang sama dengannya. Maka kita serah kepada Allah. Dia bina balang dia besar mana, wallahu alam. Itulah yang Nabi ayat katanya sebesar-besar makhluk yang dibuat oleh Allah Ta'ala. Dunia ni kecil ya. Besar asal 5 ya. Ambil asal 5 sute, kita gambar katanya situlah tempat kita duduk, kita duduk cocok tanah, duduk hidup, cari rezeki, mati, semaya, duduk, nikah, kahwin, besar wah 5 sute. Lepas tu Allah Ta'ala buat balang dia, Masya Allah, berjuta-juta kali ganda daripada wah 5 sute. Kita duduk atas dunia ni berasa besar bercakap dah. Berasa besar bercakap, besarnya. Langit tu buat lebih besar daripada dunia, tak tahu berapa ribu kali ganda. Selapis-selapis langit. Nabi ayat katanya serupa dengan kita duduk di dunia, kita tengok langit. Besarnya langit. Selapis langit. Aras duduk di tempat yang paling tinggi sekali, lebih daripada langit yang ketujuh. Tak tahu dalam akal fikiran kita nak gitu gambar katanya gapo tu aras. Inilah dalam tafsir katanya wasafahu bil karim, Allah mensifatkan aras dia dengan mulianya, lianna rahmata wal khaira wal barakah tanzilu minhu, dengan sebab rahmat, kebaikan, barakah turun daripada aras tu, turun kepada manusia dan semua makhluk, turun daripada situ. Lauh mahfuz pun duduk situ, syurga neraka pun duduk situ habis. Allah, dindan yang paling besar
yang kita akan pergi ke sana lepas pada kita mati, lepas pada dunia, bintang, matahari, langit runtuh habis. Itulah dinden yang baru Allah Ta'ala beri kepada manusia semua. Sama ada hak taat ataupun yang diraka. Boleh pergi situ belakang. Tapi pergi lorong tak serupa. Orang taat, orang iman, orang Islam pergi kepada syurga. Orang yang kafir, munafik, maksiat, karuk pergi ke neraka. Pakat pergi situ belakang. Sebab itulah orang pada hari tu dia yakin dah. Dia yakin sebab dia tengok dengan mata dia. Oh, aku duduk atas dunia dulu, aku tak tergambar katanya dinden ni ada. Tapi bos apa-apa, nak kelik ke dunia semula lah. Tahu katanya hidup dia masa duduk di dunia tak kena. Pas nak kelik semula. Inilah bila kita duduk atas dunia with gambar katanya dinden yang kita duduk, betul lalu dah. Betul lalu dengan agama Allah. Sebab semua yang dicerita oleh Allah dalam Quran, Nabi dalam hadis dia royak sosor jalan untuk nak pergi ke sana. Tak betul di dunia, maka beloklah sampai akhirat. Alhamdulillah, ni satu nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Kena syukur banyak. Kita berasa nak kepada agama tu, berasa kena syukur dah. Apatah lagi orang yang pasal tak sih agama. Nak duduk dalam Islam, ngaku kata diri dia Islam, tapi cara hidup tak kena, amalan tak kena, akidah salah. Duduk geleweng penuh habis. Tapi dia mengaku situ, oh kita Islam, kita Islam. Sungguh kita pun tak ada hukum katanya dia bukan orang Islam. Kita kena hukum dia orang Islam asalkan dia ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Orang itu adalah orang Islam. Tapi cara untuk nak pergi beki prap semula jadi betul molek dengan Islam, oh hak tu bukan mudah dah. Kita duk mengaji yang bodoh sampai tua ni, duk berasa tak sempurna lagi Islam yang ada pada tubuh badan kita, dalam hidup kita. Duk kena duk mengaji, duk dengar semua, tak habis-habis kita mengaji. Dia nak betul lagi lah ni. Berasa kurang ke tu, kurang ke ni. Alhamdulillah. We denyuk hati sikit pun tak apa dah. Katanya nak kepada agama. Kita masuk semula dah. Apa lagi? Walinisbatihi ila akramil al-akramin. Alhamdulillah, Allah Ta'ala nisbahkan dia ni sebagai semulia-mulia yang mulia. Maknanya arash tak ada dah tepat tu yang kita nak pergi banding dengan mana-mana makhluk. Allah, itulah. Mari ayat yang ke 117. Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar. Ni pergi ke pasal syirik kafir pula. Dan barang siapa yang beribadat kepada Tuhan yang lain bersama-sama dengan Allah, wal iyazu billah. Nah, ada arah lah manusia ni. Dah ya pasang lagu tu, pasang dia nak pergi ke pasang kufur dan syirik. Dan sesiapa yang menyembah Tuhan yang lain bersama-sama Allah, apa? Dengan tidak mempunyai sebarang keterangan hujah mengenainya. Nah, dia terjemah dalam ini lagi, dengan tiada berdasarkan sebarang keterangan mengenainya. Maknanya mai mihit, mai mipun. Dia duk sembah tak kong terap perhati molek dah. Hak ni kita orang Islam ni boleh buat iktibar besar, tak kong hak kena bah. Hak kena air. Selai kadang-kadang sekat kok. Kadang-kadang hapuh. Tak ada nampak tak kong. Bau air suruh barulah nampak mata nampak telinga, kaki, nampak tubuh. Masya-Allah. Orang kafir kalau lah mikir hak tu so tu padai dah. Mikir hak tu so padai dah. Supaya Nabi Ibrahim biasa berhujah dengan ayahnya dan kaumnya. Adakah kamu menyembah tokong yang tak dengar, tak nampak, tak boleh buat secara habuk, walaupun diri dia sendiri pun tak boleh tolong? Nabi Ibrahim berhujah
Tapi dengan sebab orang ramai dak pok dia sendiri, orang-orang ramai, Ibrahim ni nampak hanal, nampak nak lawan orang tua. Gini bakar sini. Bakarlah sini. Qalu harriquhu wansuru alihatakum. Dalam suratul Anbiya, Tuhan ayat katanya, puak-puak Nabi Ibrahim, kaum puak dia, kumpulan dia. Ayat katanya gini, harriquhu. Bakar lalu wansuru alihatakum. Puak-puak kita ni kena pakat bantu Tuhan kita. Tolonglah Tuhan kamu, puak-puak dia kecek. Bantu. Kena senap senun, kena cecu Tuhan sini maksudnya tokong-tokong nah. Tapi Allah Ta'ala selamat kepada Nabi Ibrahim. Ketika dilepa masuk di dalam api yang sangat besar, orang seka pada waktu tu katanya Ibrahim tak hidup dah. Tak hidup dah, pakai mati dah. Orang masuk dalam api, nak pergi hidup ke mana lagi? Tapi Allah Ta'ala perintah, qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Qulna di sini Allah, kami royak perintah kepada api. Ya nar, Tuhan panggil lalu api. Hei api, kuni bardan, jadilah kamu sejuk, wa salaman, dan selamat ala Ibrahim, ke atas Ibrahim. Sebab tu Nabi Ibrahim duduk dalam api, tak terbakar dan tidak ada bahaya walaupun sikit kena kulit dia, daripada perintah Allah Ta'ala. Kita klik semula kepada ayat, iaitunya saya baca semula dah. Dan barang siapa yang beribadat kepada Tuhan yang lain bersama-sama dengan Allah, ni maknanya orang yang syirik. Bukan arti orang semua takung semata-mata dak, tapi orang yang beribadat kepada Allah tapi dia ada lagi hak dia duk percaya kepada benda-benda hak kuasa. Ni kita kena beringat benar-benar ni dalam hidup kita dah. Jangan duk percaya kotok nujung, tok tengok dalam air, tengok orang tangi, tengok barang hilang. La ilaha illallah. Jangan sama sekali. Sebab apa? Syirik-syirik adalah dosa besar. Allah Ta'ala tak reda sama sekali manusia duk buat perkara yang Allah Ta'ala tidak reda. Maka sesungguhnya hitungannya dan balasan amalnya yang jahat itu disediakan di sisi Tuhannya. Semua hak manusia duk buat, hak syirik-syirik, tak apung dosa-dosa dah. Hipung pula perkara hak dia duk buat sia malam akan dibalas sikit lagi di akhirat. Inilah yang Tuhan murka, sangat marah sungguh. Sampai ke banyak-banyak ayat di dalam Quran yang Allah Ta'ala firman, sesiapa yang syirik dengan Allah maka tidak akan diampun dosa orang itu. Ramai dah orang dia buat syirik atas dunia lah ni. Yang dikira orang kafir lah, orang kafir hak dia hak tu hak dia dah. Dia duk sembah kau tu sembah kau ni. Orang Islam kita ada dak duk buat syirik. Belana lah. Sebab apa tu? Kihnya tak mengaji. Kih tak tepuh dengan agama. Kih tak ada dengar, tak ada duk asah hidup dia dengan agama. Tak ada dengar. Kalau dia dengar pun dengar bab lain. Duk ngaji bab apa? Bab semaya duk ngaji. Semaya habis semaya. Bab lain tak ada ngaji. Bab akidah tak ada tepuh. Cara hidup nak betul dengan syariat Allah Ta'ala pun jarang-jarang ya tepuh. Ngaji lama-lama sekali, puah-puah ya duduk di rumah. Aku pergi ngaji hari ni. Dia duduk lagu tu ya, supaya kita dengar setengah-setengah orang duk ayat, setengah orang lagi sejik dah. Orang tanya, "Rana lama tak nampak hari ni puah pasal nak maya sejik." Jadi lama dah duk semaya di rumah, puah di rumah. Hari sejik sekali. Kalau dia ada orang Islam kita jihad pasal itu, Allah kena patna banyak dah. Supaya kita duk mengaji, kalau dia puah tak ngaji, pergi ngaji sekali. Lepas tu berasa habis cakap, aku dengar orang mengajar hari ni sejak. Habis cakap berasa sedap.
Tu kita bukan arti nak disedak orang mengajar ke apa dak, nak di ilmu yang dia mengajar, lepas tu jadi istiqamah belajar sokmo mengaji sokmo. Lagu itulah dalam kehidupan kita. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tidak berjaya. Ning tu jelas-jelas cok moho lah dah. Orang kafir tidak akan berjaya walaupun nampak kejayaan dia di dunia, tapi bukan hakikat yang sebenar. Kaya raya, kenamo tinggi pangkat, orang pakak duk sebut, pakak duk ingat jasa dia, walaupun banyak mana sekalipun kebaikan yang dia buat, tetapi dengan bukan Islam. Sebab Islam tak ada, iman tak ada pada diri dia, maka hampalah, tidak ada suatu pun perkara yang Allah Ta'ala akan timbal sikit lagi di akhirat. Tuhan yang kira belakang, dia suruh malaikat tulis. Orang kafir duk buat apa-apa, tulis. Tanda habis. Siapa di padang mahsyar sikit lagi, Tuhan rayak di dalam suratul Furqan, faja'alnahum haba'an mansura. Kami jadikan amalan-amalan hak pok-pok dia duk buat jadi apa? Jadi supaya habuk angin yang berterbangan. Hacu pok dia boleh tengok sendiri, lu hak aku duk buat dengan rajin, dengan usaha, bangun pagi bangun malam, sia-sia, tak ada faedah walaupun sikit. Allah, inilah kita kena nampak sungguh dalam hidup kita. Jangan sama sekali kita mensia-siakan hidup. Mula-mula sekali jangan syirik. Yang kedua, jangan buat benda bid'ah. Benda bid'ah ni maknanya benda yang direka-reka dalam agama. Hak ni pun kena ngaji molek. Ya ada juga setengah-setengah orang hak pasal baru-baru mari duk mengaji, tak tahu katanya bid'ah di bid'ah ni benda hak Nabi tak buat. Tu kita duk reka duk pergi buat. Kalau gitu kita kena naik uta. Ya faham lagu tu. Kita kena naik uta, dah Nabi naik uta. Nabi naik kuda, motor-motor tak boleh naik bid'ah. Makan nasi dengan sudu tak boleh. Sebab apa Nabi makan dengan tangan? Terah cebok sup dengan tangan. Bukan? Nak cebok kuah-kuah gula, terah cebok dengan tangan. Dah pasal tak terima kemajuan dunia. Agama suku, cara hidup suku. Bukan arti katanya semua hak Nabi naik uta, Nabi naik hema, kita kena naik juga. Kalau gitu pergi Mekah dengan hema. Tak tahu apa boleh kau mampu. Nak boleh siapa Mekah. Nak habis rai hema. Dah tak mesti lagu tu. Gapo kemajuan yang Allah Taala wi kepada kita, kita guna. Tapi agama jangan hidup reka-reka main. Tu jadi yek boleh di antara cara hidup dengan bid'ah yang pasang sakut dengan agama. Hak Nabi buat kita amal. Sekadar yang kita boleh buat, sekadar yang kita kuasa. Tak kuasa tak sama. Tapi kita tak ada menetel, tak ada royak tanya, Nabi buat banyak kita tak boleh buat. Kalau gitu kita tinggal. Dak. Kita yamrab gapo hak Nabi buat, tapi kita buat sekadar yang kita kuasa. Tak kuasa tak sah buat. Itulah dasar kehidupan kita. Di sini dia cerita sikit lagi. Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar. Sesiapa yang beribadat ataupun berdoa kepada yang lain daripada Allah Taala, ay wa man yaj'al lillahi syarikan wa ya'budu ma'ahu siwa. Maknanya lebih kurang pasal nilah. Dan sesiapa yang jadikan sekutu dengan Allah Ta'ala dan beribadat dengan benda lain bersama dengan Allah, la burhana lahu bih, ay la hujjata lahu bihi wala dalil, dengan tidak ada hujjah dan tidak ada dalil, fa innama hisabuhu inda rabbih, ay jazaohu wa iqabuhu inda Allah, iaitunya balasan dan ganjaran seseorang itu adanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yuflihul kafirun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu tidak berjaya. Dalam bahasa Arabnya ay la yafuzu wa la yanjahu min juhdin wa kadhibin billahi wa rusulih. Dan tidak akan berjaya dan tidak akan menang. Orang-orang yang menetek, orang yang berdusta dengan Allah dan rasul-rasulnya, maka inilah Syekh
Ali As-Sabuni royak, Muhammad Ali As-Sabuni royak, katanya surah ni Allah Ta'ala mula dengan qad aflahal mu'minun, sudah berjaya ataupun berjayalah orang-orang yang beriman. Bermari akhir surah, ya royak katanya hancur, binasa, tak jayalah siapa tu? Orang-orang kafir. Tu tengok, dia panggil apa? Berlawan ni. Orang yang beriman berjaya. Siapa yang tak berjaya? Orang kafir. Dalam bahasa istilah balaghah dia panggil at-tibaq. At-tibaq ni maknanya benda tu belaga. Ni mukmin, hak ni kafir. Alhamdulillah, kita kena pilih lah. Pilih duduk dalam kuah hidup kita ni jadi mukmin yang berjaya. Kita sudah pun belajar banyak dah daripada syekh kita sifat-sifat yang ada pada awal suratul Mukminun. Siapa? Orang yang khusyuk semaya. Nah, orang yang keluar zakat. Orang apa lagi? Kalau kira tak ada tertib sangat dah. Orang yang jaga kemaluan dia. Tu. Dia tak ada duk punuh, buat gata, duk pergi berzina, duk pergi punuh tino sama tino, jatuh sama jatuh dengan tino. Punuh habis dunia lah ni. Rusak habis. Orang yang tak ada soncai benda-benda yang lara. Benda yang tak ada pedah. Sama ada kita tengok, kita baca, kita dengar, kita buat, kita kecek. Janganlah dia panggil Allah. Benda-benda yang lara. Tak ada nampak soncai. Tak sih. Sebab apa? Hidup aku ni tiap-tiap minit tek dia duk jalan tu adalah umur kita menuju kepada kematian. Tapi banyak kita duk tengok zaman-zaman lah ni orang duk buat benda yang tak ada faedah. Saya kelola-kelola dengan budak-budak katanya kita duk genyih terosak hari-hari ni. Lebih pada kita genyih Quran lagi. Minta maaf dah. Genyih kau terosak sengih tengok ada hak pedah, ada hak tak ada pedah. Hak ada nak teknya, hak tak ada pedah tu. Tengok kata galik dengan benda tu. Seje kalau kita tengok je dah, dia gani galik. Orang hak pasal duduk dengan dia hari-hari dia tahu. Tengok je, aduh seje dah. Tak khabar kata seje. Oh 2 je dah. Habis masa. Kadang-kadang kerja tak ada buat. Tugas tanggungjawab tak ada buat. Nanti rapi cop tak ada buat. Dah habis di naca tu. Benar tak ada pedah. Luar-luar main game. Luar-luar tengok tino, tengok darah. Tengok orang tu kecek, orang ni kecek. Saya nak royak katanya bukan salah. Duk buka meter, duk buka komputer kita. Bukan salah. Tapi pilihlah apa yang baik, apa yang betul. Gitu. Masuk kepada ayat semula. Orang yang beriman iaitunya orang yang berjaya dengan sifat-sifatnya. Nah, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun. Baca sampai akhir, ulaika humul warithun. Mereka itulah orang yang akan mewarisi. Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Orang yang akan mewarisi syurga. Lepas tu duduk dalam syurga kekal sampai bila-bila. Sebab apa tu? Tuhannya kira habis dalam hidup manusia. Cuba kita tangcai sikit lah. Benda-benda mana masa sekarang ni, benda-benda hak lara tu, cubalah kita jadi nampak piti-pitan sikit. Jadi nampak sungguh lagu mana? Bukan nak kepada benda lara tu tak. Nak hindar diri kita daripada benda hak lara tak ada faedah. Nak buat lagu mana? Sebab tu Nabi royak di dalam satu hadis, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Hadis ni sahih ni, dikeluarkan oleh At-Tirmizi. Setengah daripada Islam yang baik, maknanya setengah daripada keislaman yang adanya pada diri seseorang tu, baik ke tak baik, tengok dia orang tu dia tinggal benda lara ataupun tak. Benda hak tak ada faedah. Dia orang duk kecek lagi benda tak ada faedah, duk buat benda dosa, duduk mukmun hari-hari habis masa dia dengan benda tak ada faedah. Cik katanya Islam yang ada pada diri orang tu dalam tubuh dia tak sempurna lagi.
Hani kita kena jadi nak buat apa-apa mikir tu. Allah Tuhan wiyomo kepada aku, ya berharga tinggi, banyak nilai di sisi Allah. Bapa aku duk habis masa dengan sia-sia. Saya fikir bodoh-bodoh saya dah. Orang dia nak buat benda tak baik ataupun benda tak ada faedah, lebih baiknya dia tidur. Lebih baik dia tidur. Bah tidur pak alhamdulillah. Tak ada bersakut dengan orang, tak ada bersakut dengan siapa, tapi jangan tidur lama siapa tak semaya lah. Nak jaga kat masa tidur. Dah kita tak save buat benda tu benda ni ya. Belah duk sore. Itulah yang Nabi royak dalam setengah-setengah hadis. Kalau kita kecek benda tu tak ada pakai bahaya kepada kita, baik kita duk senyap. Senyap tu tak ada apa, tak ada dosa kepada kita sebab kita duk senyap. Tapi jangan sampai ke senyap orang panggil tanya tak mulut. Mung tak ada mulut ke senyap doa jadi nampak teruk. Teruk doa tak boleh juga. Jadi sampai kau beringat doa tak boleh buat gotu, tak boleh tek gotu, buat gotu takut berdosa. Kita tetap dah ada dosa belaka tiap-tiap orang, tapi Allah Taala buka peluang kepada kita bertaubat, istighfar. Tapi jangan kita congcai nak pergi buat dosa sampai kau rela tak apa dosa aku nak buat aku mana. Tu setengah-setengah orangnya mikir katanya tak apalah ni duk muda lagi nak wisak cai. Bertua sikit lagi nanti nak tobat, nak pergi buat haji, nak pergi sujud, nak genyih dahi di sejadah, nak tanda sekali hitai di langit di dahi. Dak. Kita daripada awal kecil-kecil sampai ke tua, sampai mati kena hidup atas rem molek sokmo dalam Islam. Itulah yang Allah Ta'ala royak kepada kita nak jadi jaya kita ni. Tuhan ya saya kepada hamba dia. Dia tak sebubuh dalam api ni aku. Tapi tak ada arah. Tak ada arah. Tuhan ya janji siap-siap dah. Janji dengan manusia dan janji dengan syaitan. La amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Nescaya aku akan penuh dengan jin dan manusia semua. Syaitan royak depan Allah Ta'ala, aku nak tipu semua anak dia. La uzayyinannahum wa la ughwiyannahum. Tu royak dengan berbagai perkataan. Aku nak tipu, aku nak goda. Tapi tu syaitannya pergi mengaku depan Allah, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hamba mung ya Allah yang terpelihara, yang terjaga sungguh, aku tak boleh tipu. Aku tak boleh tipu sungguh. Seolah katanya makan tak luk. Ni kita kena tanya kita sendiri. Kita ni syaitan makan luk ke tak? Kau rapuh tu syaitan makan kita. Bukan makan tak, kadang-kadang siup ya. Ubah dah. Tu kita nak tengok email orang lah ni buat kau lemah dah. Bukan syaitan tipu, bahkan kadang-kadang duduk jauh-jauh nyanyi-nyanyi gitu ubah dah. Kena tipu kena syaitan, na'udzubillah min zalik. Akhir sekali ayat akhir dalam surah Al-Mu'minun, iaitunya wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Ni doa ni. Doa yang kena kita baca, kita selalu kena minta. Dan berdoalah wahai Muhammad dengan katakan rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Mudah ya dah. Ngapa ada puasa tak sampai 10 saat. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Maksudnya wahai Tuhanku, berikanlah ampun dan kurniakanlah rahmat, dan engkau jualah sebaik-baik pemberi rahmat. Ada di sini sebagai ekor daripada ayat ni, doa yang mengandungi dua unsur asas untuk mendapat al-falah, maknanya kejayaan, dan syurga, iaitunya al-ghafr. Iaitunya maknanya penghapus dosa dan penutupannya dari orang ramai, dan ar-rahmah. Ar-rahmah maknanya Allah Ta'ala wi rahmat wi kesiablah, maknanya pemberian taufik dalam perkataan dan perbuatan.
Ini Ibnu Katsir royak di dalam tafsirnya. Jadi saya nak rekah mudah-mudah katanya, doa yang Allah Ta'ala ajar kita melalui Rasul dia. Katakanlah, hai Muhammad, suruh Nabi doa, bukan arti suruh Nabi saja suruh doa, bahkan kepada umat-umat semua sampakah hari kiamat. Kita kena selik doa ni dah. Kalau lah orang tak biasa doa lagi dengan doa ni, cuba kita tambah daripada doa-doa hak kita duk ngapa boh dalam doa ni, Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Doa belum pada ni. Dalam suratul Mukminun juga Allah Taala royak di dalam ayat yang ke 109. Hak ni nanti kita ngaji dengan syekh kita lah. Hak ni hak pasal ramai-ramai. Yaquluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Orang-orang yang beriman selalunya berkata dalam doa dia apa? Rabbana amanna, wahai Tuhan kami sudah pun beriman. Faghfir lana, ampunkanlah dosa kepada kami. Warhamna, dan rahmatilah kepada kami. Wa anta khairur rahimin, engkaulah yang amat. Sebab tu Syekh Ali yebuh dalam kitab dia Safwatut Tafasir juzuk yang kedua muka 322 ni, saya dah baca dah, iaitu ya rakyat katanya dia sendiri berdoa sebagai akhir dalam kitab dia, Allahumma ighfir lana warhamna bi rahmatika allati wasi'at kulla syai' ya arhamar rahimin. Wahai Allah, ampunkanlah kepada kami, rahmatlah kepada kami dengan rahmatmu yang meliputi semua setiap perkara, ya arhamar rahimin. Wahai Allah, engkaulah sahaja yang amat pembaik, sebaik-baik pemberi rahmat. Allahumma amin. Kita pun Allahumma amin juga dalam pengajian, sebagai bukan tafsir sangat, sebagai terjemuh makna, hurai sikit-sikit. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun dosa kita dan catat kita sebagai hamba-hambanya yang beriman dan kuat iman ketakwaan kepadanya. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.